Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian, bertemu kita dalam forum hari ini bagi memenuhi kerja khusus PKUK 3163 iaitu pengurusan dan pentadbiran pendidikan khas. Topik kita pada hari ini ialah program lepas sekolah untuk murid berkeperluan khas pendidikan khas iaitu MBPK. Okay. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang hebat. Baiklah, di sini ahli panel pertama kita, Cik Siti Nur Aisyah Najiha, pensyarah kulinari dari Imperial Academy, Kuantan Pahang, yang merupakan salah satu panel program Buying Seed. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, seterusnya ahli panel kedua yang kelihatan ayu pada hari ini, Dr. Noamira binti Nikli, merupakan seorang pensyarah dari Politeknik Ibrahim Sultan, Pasir Gudang, Johor. Selamat datang Doktor. Dan panel yang ketiga kita, pula nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Dr. Atika binti Supo merupakan salah seorang pegawai eksekutif bahagian pembangunan pelatih dan kerjaya dalam pengurusan utama Giat Mara. Selamat datang juga buat doktor. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya sebenarnya ada tertanya-tanya tentang haluan kerjaya murid berkeperluan khas pendidikan khas atau singkatannya MBPK selepas mereka tamatkan persekolahan mereka. Sebab yang selalu kita dengar adalah sekolah rendah dan menengah untuk MBPK kan. Jarang sekali kita dengar tentang latihan kerjaya mereka. Tapi mungkin dengan wakil-wakil yang hebat dari program Buying Seeds, Politeknik dan juga Giat Mara ini, simpulan-simpulan soalan yang bermain dekat fikiran orang ramai ini dapat dileraikan setelah mendengar penjelasan daripada panel-panel kita ya pada hari ini. Jadi, soalan saya pada panel pertama, bolehkah saudari memperkenalkan apakah itu program Buying Seeds? Mungkin masih ramai yang belum mengetahui tentang program ini. Dipersilakan saudari. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Okay, program Buying Seed merupakan satu program yang telah pun lama bertapak di Malaysia. Sebenarnya sejak tahun 2013 lagi. Program Buying Seed ini merupakan satu inisiatif dalam National Key Result Area NKRA untuk memperkasakan lagi aliran kemahiran di seluruh negara dan memfokuskan kepada MBPK. Okay, program ini memberikan peluang kepada MPK lepasan sekolah, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sekolah menengah sekolah rendah untuk menimba lagi ilmu, kemahiran serta pengetahuan dalam bidang kemahiran di institusi belajar swasta dan industri. Okay, peluang ini diberikan kepada MBPK untuk mencari pengalaman yang mereka tak dapat di sekolah untuk mendapatkan sijil kemahiran dalam bidang kemahiran yang mereka pilih. Okey, tempoh pengajian yang mereka akan jalani dalam program Buying Seed ini adalah selama 2 tahun ataupun 4 semester. Dan selepas mereka belajar dan mereka akan menjalani latihan praktikal atau lebih dikenali sebagai on-job training OJT selama 12 minggu. Okay, program Buying Seed ini sebenarnya satu program di bawah kelolaan KPM iaitu dan dijalankan di Institut Pengajian Vokasional Swasta ataupun dikenali sebagai IPVS, dan institusi-institusi yang terlibat dalam program ini adalah institusi awam, swasta dan industri yang telah pun diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, sama sekadar itu sahaja pengenalan mengenai program Buying Seed ini. Saya serahkan kepada saudari pengerusi. Disilakan. Maaf saudari moderator, sila buka mikrofon anda. Maaf. Okey. Maaf sekali lagi. Baiklah. Terima kasih kepada panel pertama kita. Sedikit sebanyak kita telah mengetahui tentang program Buying Seeds yang telah dilaksanakan sejak 2013 ini. Program ini adalah untuk membantu murid berkeperluan khas, pendidikan khas. Seterusnya,
Politeknik juga boleh dijadikan sebagai salah satu platform program lepas sekolah untuk golongan ini. Bolehkah saudari panel kedua menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang politeknik ini? Terima kasih buat saudari moderator di atas soalan yang diajukan itu. Okey. Baiklah, Politeknik ini adalah salah satu institusi pendidikan teknik latihan dan vokasional yang menerapkan sistem pembelajaran seimbang antara teori dan juga praktikal. Keadaan ini berbeza dengan sistem pembelajaran UNIT kan hampir 80% teori semata-mata ya. Okey, penubuhan politeknik ini adalah selaras dengan pembangunan industri yang semakin pesat pada masa kini dan sehingga kini terdapat 36 buah politeknik dengan berbagai kursus yang telah ditawarkan. Okey, murid berkeperluan pendidikan khas juga tidak terkecuali daripada arus kecemerlangan ini di mana Jabatan Pendidikan Politeknik telah mengambil inisiatif dengan menawarkan program sijil kemahiran khas politeknik kepada golongan ini. Ianya selaras dengan kandungan Akta Orang Kurang Upaya tahun 2008 yang mana iaitu orang kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas dasar ketidakupayaannya itu. Maka program sijil kemahiran khas politeknik ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan kemahiran dan mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dalam pekerjaan yang sesuai dengan kekurangan mereka. Ianya sangat dapat membantu pelajar tersebut untuk memperoleh kemahiran yang membolehkan mereka memperoleh pekerjaan untuk hidup berdikari. Untuk pengetahuan moderator dan hadirin sekalian, terdapat 5 kursus sijil kemahiran yang ditawarkan dalam program sijil kemahiran khas politeknik ini. Antaranya ialah sijil kemahiran hotel dan catering, sijil kemahiran pembinaan, sijil kemahiran penyelenggaraan mekanikal, sijil kemahiran reka bentuk fashion pakaian dan sijil kemahiran reka bentuk grafik. Untuk pengetahuan semua, syarat kemasukan untuk program sijil kemahiran khas politeknik ini ialah jalur istilah warga negara Malaysia dan pelajar tersebut adalah ketidakupayaan dari segi pendengaran yang telah tamat tingkatan 5 dari Sekolah Fikir Kementerian Pelajaran Malaysia atau program pendidikan khas di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan tempoh pengajian program ini adalah selama 2 tahun iaitu bersamaan 4 semester. Okay, itu sahaja saya kira cukuplah sedikit ringkasan awal berkaitan latar. Terima kasih kepada panel kedua kita. Nampak gayanya ada sedikit masalah talian jadi suara kurang jelas. Tapi kita dapat poin ataupun titik yang cuba ditekankan oleh Puan Dr. Nik Nur Amira kita. Okay.
Jadi sekarang kita beralih pula kepada Puan Atikah. Kita selalu dengar tentang pusat latihan Giat Mara ni, tapi kita tidak dapat tahu pun siapa atau bagaimana ia dijalankan. Jadi, Puan Atikah boleh jelaskan tak dengan lebih lanjut tentang pengurus takbir program Giat Mara ni? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Perkataan Giat Mara ni sering didengari di bibir-bibir orang, tapi mari saya ceritakan sedikit tentang apa tu Giat Mara sebenarnya. Giat Mara ni dia merupakan satu institusi latihan di peringkat bawahan ataupun kita panggil peringkat awalan lah, sebab dia menyediakan latihan untuk Bumi Putra bermula daripada umur 15 tahun lagi. Okey, dan penubuhan Giat Mara ni dia bertujuan untuk menyediakan latihan kemahiran teknikal dan juga vocational kepada para belia di luar bandar dan juga dekat dalam bandar, bagi membolehkan mereka mendapat kemahiran sebagai persediaan menjadi tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri dan keperluan kegiatan ekonomi sekarang. Dan bajet untuk menguruskan operasi Giat Mara ni adalah dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia, tapi melalui peruntukan yang disalurkan menerusi daripada MARA. Okey, Giat Mara ni sebenarnya terletak dekat bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang dipimpin oleh YB Datuk Seri Mahathir bin Khalid. Dan dalam kementerian tersebut ada satu agensi yang dinamakan MARA atau nama panjangnya kita sebut sebagai Majlis Amanah Rakyat yang diketuai oleh Datuk Azhar Abdul Manaf. Dan Giat Mara ni juga dia ada ahli lembaga pengarah mereka yang tersendiri yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Abdul Halim dan Datuk Abdul Halim bin Mansur bersama rakan sekerjanya lain lah. Dan mereka inilah yang akan mengelola dan memastikan pelaksanaan Giat Mara ni adalah berlandaskan pada visi, misi dan juga matlamat yang betul. Selain daripada ahli perlembagaan tertinggi tu, kita juga ada pegawai eksekutif bagi melaksanakan tugas-tugas dalam bidang yang lebih kecil. Sebagai contoh, kita ada pegawai pembangunan kurikulum, kemahiran dan juga keseahuanan bagi menentukan standard kurikulum dan program yang bersesuaian untuk dijalan dengan kehendak industri dan keadaan ekonomi semasa di dalam negara kita. Kemudian antara bahagian yang penting juga dalam Giat Mara ni ialah pegawai pembangunan pelatih dan kerjaya. Pegawai ni dia berfokus dalam membuat perhubungan dengan industri-industri luar bagi mendapatkan tempat yang bersesuaian untuk pelatih menjalani praktikal. Sebab sebelum kita melepaskan belia ni kepada dunia sebenar, kita perlulah bagi orang kata tempoh percubaan untuk mereka menyesuaikan diri mereka dalam alam pekerjaan yang sebenar kan. Okey, begitulah serba sedikit berkenaan dengan urus takbir dan juga latar belakang Giat Mara. Baiklah, kita dah dengar serba sedikit tentang Giat Mara. Jadi sekarang kita berpindah semula kepada panel pertama. Boleh saudari terangkan tentang syarat-syarat untuk menyertai program Buying Seats serta bidang-bidang kemahiran yang ditawarkan dalam program ini? Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Satu soalan yang sangat menarik yang perlu saya kupaskan. Okey, sebelum murid berkeperluan pendidikan khas ini menyertai program Buying Seats, mereka perlu memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah mempunyai kemahiran asas 3M, membaca, menulis dan mengira. Oleh kerana kita akan fokuskan dalam bidang industri yang berat, iaitu industri-industri yang melibatkan seperti contoh kulinari dan sebagainya. Jadi MBPK yang terlibat dalam program Buying Seats ini perlu mempunyai asas kemahiran dalam 3M. Yang kedua, MBPK perlu mempunyai boleh mematuhi dan mendengar arahan yang diberikan. Oleh kerana kita akan buat dalam satu bentuk kerja kumpulan. Jadi MBPK ni perlu mempunyai kemahiran asas lah dari segi mematuhi dan melakukan arahan yang diberikan oleh ketua. Dan yang ketiga adalah mempunyai kesihatan yang baik dari segi mental, fizikal serta yang telah pun disahkan oleh pakar-pakar perubatan. Okey, antara syarat-syarat permohonan untuk menyertai program Buying Seats yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yang pertama adalah MBPK ini perlulah berumur antara 16 hingga 18 tahun pada tarikh kemasukan bersekolah di sekolah bantuan kerajaan. Okey, jadi untuk murid MBPK yang telah pun menyertai sekolah peringkat menengah, jadi mereka boleh memohon program Buying Seats ini. Yang kedua, MBPK perlu disahkan berkeperluan khas oleh pengamal perubatan dan juga menerima surat tawaran kemasukan oleh KPM.
Selain itu MBPK juga perlu lulus temuduga dahulu sebelum menyertai program ini serta boleh menguruskan diri oleh kerana mereka akan tinggal di asrama. Jadi MBPK ni perlu mempunyai kemahiran asas lah untuk mengurus diri, tinggal di asrama dan sebagainya. Jadi daripada itu terdapat 6 buah institusi yang telah pun menawarkan program Bayinsi ini di mana saya akan sebutkan beberapa contoh institusi di bawah kelolaan program Bayinsi. Yang pertama adalah Imperial Academy Kuantapa di mana tempat saya mengajar sendiri. Kursus yang ditawarkan bagi college ini adalah culinary, food beverages dan juga accommodation teknik. Daripada itu kita ada juga Kolej Yayasan Melaka yang menawarkan program seperti automotif dan juga elektrik. Manakala bagi kolej seperti Suria College Hospitality Malaysia menawarkan program-program seperti servis makanan, servis makan dan minum, pembuatan pastry dan sebagainya. Selain daripada itu terdapat juga institusi-institusi yang menawarkan program-program seperti penjahitan, pembuat pakaian, pembuat pastry, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Okey, sekadar itu sahaja mengenai program Bayinsi. Saya serahkan kepada saudari moderator. Silakan. Baiklah. Okey. Terima kasih pada panel pertama kita. Dapat kita tengoklah ataupun kita perhatikan bahawa kebelakangan ini makin banyak hasil keluaran politeknik, Giamara yang menghasilkan tenaga kerja yang sesuai untuk industri yang memerlukan khidmat pekerja. Okey. Hal ini semestinya kerana takbir urus yang mantap dalam memastikan pencapaian perkembangan murid populasi kelas itu sendiri. Pada pandangan panel kedua iaitu Dr. Nik Nur Amira, apakah faktor yang mendorong perkembangan pencapaian murid ini dalam proses PDP itu sendiri? Terima kasih buat saudari moderator. Faktor yang mendorong perkembangan kecemerlangan pelajar perguruan khas dalam program CJ Kemahiran Khas Politeknik adalah dipengaruhi oleh 3 faktor, iaitu yang pertama dari aspek penyediaan kemahiran tenaga pengajar. Okey, tenaga pengajar yang mahir akan mampu membimbing golongan berkeperluan khas ini untuk mempelajari bidang teknikal untuk menjadikan akademik dan kemahiran keperluan khas ini ketika proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sehubungan itu, tenaga pengajar yang berkemahiran juga akan dapat mengadaptasikan proses pembelajaran yang bercorak teknikal mengikut kemampuan pelajar yang dipimpin itu. Hal ini membolehkan tenaga pengajar itu mempengaruhi minat pelajar tersebut serta dapat membantu mereka untuk mengatasi sikap negatif dalam usaha memupuk keyakinan yang tinggi dalam diri untuk berjaya dalam bidang teknikal. Dengan pengetahuan yang meluas di dalam kalangan tenaga pengajar ketika membimbing, kesungguhan belajar murid berkeperluan khas ini secara tidak langsung dapat ditingkatkan dan dapat diselahkan lagi. Okey, faktor yang kedua ialah dari aspek menyediakan kesesuaian silibus mata pelajaran. Okey, perancangan silibus yang bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar ini perlu dikenal pasti oleh pihak penggubal kurikulum mahupun pihak pentadbiran politeknik dalam usaha untuk menggiatkan lagi dan memajukan aktiviti pembelajaran murid berkeperluan khas ini. Okey, proses mengenal pasti ini penting kerana ia akan memudahkan tugas tenaga pengajar semasa sesi pengajaran kerana mereka mempunyai bantuan yang teratur dan lengkap dalam membimbing para pelajar berkeperluan khas. Kesannya nanti, suasana pengajaran serta pembelajaran yang lebih kondusif akan dapat diwujudkan.
Dan akhir sekali, faktor yang ketiga ialah dari aspek penyediaan prasarana yang mencukupi untuk pelajar berkeperluan khas ini. Okey, untuk pengetahuan semua, prasarana yang diperlukan adalah seperti bahan-bahan serta peralatan pembelajaran, bahan rujukan dan alat bantu mengajar untuk murid berkeperluan khas ini. Penting untuk membantu proses pembelajaran murid berkeperluan khas. Hal ini kerana proses pembelajaran dan pengajaran golongan berkeperluan khas ini memerlukan proses pengupasuaian untuk memenuhi keperluan dari aspek kemudahan termasuklah dari aspek peralatan dan kelengkapan khas yang dapat memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran untuk murid keperluan khas ini. Maka secara ringkasnya, faktor yang mendorong perkembangan pencapaian pelajar berkeperluan khas ini adalah dari tiga aspek, iaitu aspek penyediaan kemahiran tenaga pengajar, dari aspek penyediaan silibus mata pelajaran kemahiran yang bersesuaian dan akhir sekali faktor penyediaan prasarana yang mencukupi untuk pelajar berkeperluan khas. Baiklah, terima kasih kepada Cik Nik Nur Amira. Sungguh jelas penerangan yang diberikan oleh beliau sebentar tadi yang mengenai faktor yang mendorong perkembangan dan pencapaian MBPK ini. Sekarang kita lihat pula berkaitan dengan latihan kerjaya mereka. Sering kita dengar Giat Mara ini memberikan latihan dan program cukup banyak kepada belia-belia di luar sana. Termasuklah murid kuliah khas ni. Oleh itu, Puan Atikah boleh ceritakan tak sedikit tentang kelebihan institusi Giat Mara untuk murid berkeperluan khas? Terima kasih buat saudari moderator. Baiklah, jika nak disenaraikan semua panjang kelebihan Giat Mara ni. Tapi saya cuba ringkaskanlah mana yang boleh. Okey, program latihan Giat Mara ni terbuka kepada semua lapisan masyarakat Bumiputra. Namun kita akan berikan keutamaan kepada golongan yang berdaftar dengan IKASih, ibu atau bapa tunggal dan juga orang kelainan upaya. Dan kelayakan untuk memohon kemasukan Giat Mara ni juga sangatlah rendah. Yang pertama sekali, pemohon perlulah Bumiputra sebab Mara ni memang dia khusus untuk Bumiputra. Dan dari segi akademik kita tidak memerlukan pun pemohon yang yang menduduki SPM ataupun PT3. Cukup sekadar pemohon yang boleh membaca, menulis dan minat dalam bidang yang dipohon. Jadi ia bolehlah memberi peluang kepada mana-mana individu yang lemah dalam bidang akademik untuk mendapatkan latihan untuk bekerja. Sebagai contohnya, murid-murid berkeperluan pendidikan khas kan, terutamanya yang ada masalah pembelajaran, keupayaan mental mereka tidak sama dengan manusia yang normal. Jadi golongan mereka diutamakan dalam permohonan Giat Mara ini. Oleh itu, kita pun dapat sediakanlah peluang pekerjaan untuk MBPK ni. Okey, seterusnya anak-anak berkeperluan pendidikan khas ni juga tak perlulah risau tentang pembiayaan latihan, maafkan saya. Sebab pihak Mara sendiri telah memberikan beasiswa ataupun bantuan kewangan kepada mereka selagi mana mereka layak untuk menerima. Jadi tiada masalah pun untuk golongan istimewa yang ada masalah kewangan untuk mengikuti latihan yang disediakan oleh kita. Okey, seterusnya kelebihan tu Giat Mara ni sebenarnya dekat Malaysia kita ada lebih daripada 150 cawangan di seluruh Malaysia. Dan memang setiap negeri ada cawangan Giat Mara ni. Jadi mudahlah untuk anak-anak muda kita mendapatkan akses latihan bidang yang mereka minati. Dan seterusnya, kebiasaannya untuk MBPK ni, kita sendiri pensyarah lah ataupun bidang pengurusan dia ada pengurusan khas dia sendiri akan menghubungi industri yang mereka akan kerja. Sebab hal ini kerana kita akan berikan tempoh dulu percubaan kepada MBPK ni untuk bekerja dekat tempat tersebut. Sebab kita nak lihat kesesuaian mereka dengan suasana pekerjaan, penerimaan majikan dan juga penerimaan majikan dan rakan sekerja bagi mengelakkan penindasan sewaktu bekerja berlaku. Dan setelah itu, apabila mereka dah serasi dengan suasana tu, kami akan lepaskan tanggungjawab MBPK tersebut kepada majikan. Tapi jika ada ketidaksesuaian yang berlaku, kita akan cuba cari tempat pekerjaan yang lain. Tapi dalam masa sekarang ni biasanya tiada masalah lah dalam penindasan tempat bekerja tu sebab kita ada dasar 1% pekerja OKU dalam sektor pekerjaan awam.
Dan dasar ini juga dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, jadi begitulah ringkasan kelebihan Giat Mara ni. Kalau nak senaraikan memang panjang. Jadi saya serahkanlah kembali kepada moderator. Begitu padat sekali penerangan Puan Atikah berkenaan kelebihan Giat Mara buat MBPK. Rupanya banyak sungguh kelebihan-kelebihan yang masih kita tidak ketahui. Wujud kita jemput beliau untuk hadir dalam forum ini. Baiklah, kita fokus mula kepada panel pertama. Saya yakin ramai ibu bapa di luar sana risau akan keselamatan dan kemampuan anak-anak mereka menyertai bidang-bidang kemahiran dan industri berat. Terlalu banyak risiko kecederaan. Jadi bolehkah saudari terangkan kemudahan yang terdapat dalam program Buying Seats dan kelebihannya kepada MBPK ini? Okay. Terima kasih kepada saudari moderator. Ya, satu soalan yang sangat menarik kerana ini merupakan soalan yang biasa kami terima di program Buying Seat ini. Okay. Terdapat beberapa kemudahan yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran bagi memastikan keselamatan murid yang menyertai program Buying Seat ini supaya keselamatan mereka terjamin dan tak ada masalah. Antaranya adalah yang pertama, tenaga pengajar. Okey, tenaga pengajar yang disediakan di program kita adalah tenaga pengajar yang berpengalaman, berkemahiran dalam bidang-bidang yang diajar. Selain pada itu, tenaga pengajar ini juga perlu menyertai khusus-khusus asas pendidikan khas seperti menguasai mengenai pendidikan khas, cara nak menangani murid, menguasai kemahiran bahasa isyarat serta mempunyai kemahiran dari segi membaca kod braille untuk mengajar murid bermasalah penglihatan. Jadi untuk ibu bapa kat luar sana jangan risau, kita ada tenaga pengajar yang sangat-sangat hebat untuk mengajar anak-anak anda. Selain daripada itu, di institut-institut ini terdapat prasarana-prasarana seperti klinik dan sebagainya untuk sekiranya berlaku kecemasan ataupun kemalangan semasa semasa sedang dalam training. Selain daripada itu, di institut ini juga kita sediakan kaunselor yang bertauliah untuk murid-murid yang mempunyai masalah menyelesaikan diri dan sebagainya. Jadi kaunselor akan bertindak untuk membantu MBPK di program Buying Seat ini. Selain daripada itu, institusi juga perlu mempunyai prasarana-prasarana yang mesra OKU, peralatan sokongan serta tenaga-tenaga pakar bagi membantu MBPK dalam setiap industri berat yang mereka ceburi. Okay, seperti contoh kalau di program saya, program kulinari, kita ada pembantu-pembantu yang akan bantu MBPK mengajar mereka menggunakan mesin-mesin dan sebagainya. Selain daripada itu, setiap aspek keselamatan di tempat kerja seperti penggunaan alat pemadam kebakaran, latihan kebakaran serta peraturan-peraturan kerja diterapkan dalam setiap kali pembelajaran. Jadi tak ada masalah sekiranya MBPK ni menghadapi situasi ini di tempat kerja mereka. Selain daripada itu, antara kemudahan-kemudahan lain disediakan oleh KPM kepada MBPK yang menyertai program Buying Seat ini adalah yang pertama, kita ada kemudahan dari segi yuran pengajian. Jadi ibu bapa tak perlu risau, tak ada duit, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya. Penginapan disediakan dan tak perlu bayar. Pengangkutan pergi dan balik tak perlu bayar, kita sediakan. Makan minum kita sediakan. Insurans kemalangan, insurans pekerjaan disediakan. Allowance murid khas juga diberikan untuk MBPK yang menyertai program ini. Selain daripada itu, kalau mereka okay, maafkan saya ada gangguan sedikit. Okay, selain daripada itu kita juga ada kemudahan-kemudahan lain untuk MBPK ni jadi supaya mereka dapat menyesuaikan diri dalam program-program mereka. Selain daripada itu, kita juga jaminan pekerjaan dalam program Buying Seat ni, seperti contoh mereka akan seperti mana contoh mereka yang mempunyai KPI, mempunyai prestasi yang sangat baik sepanjang on job training, mereka akan diserap ke dalam industri-industri yang terpilih seperti contoh Kilang Gadina. Kilang Gadina sediakan satu program untuk murid berkeperluan khas ni menyertai dan bekerja dengan mereka. Okey, sekadar itu saja mengenai program Buying Seat. Saya serahkan kepada moderator kita. Dipersilakan. Baiklah,
Begitu semangat panel pertama kita. Terima kasih untuk penjelasan yang bertenaga tersebut. Seterusnya, soalan untuk panel kedua. Adakah program di Politeknik dapat menyokong proses transisi MPPK ke arah menempuh alam pekerjaan dan alam dewasa dari peringkat remaja? Apakah aliran kerjaya lepasan Politeknik kepada golongan berkeperluan khas ini? Okey, baiklah. Terima kasih buat saudari moderator. Seperti mana kita setia maklum bahawa banyak persaingan untuk mendapatkan kerja, begitu banyak persaingan untuk mendapat kerja sangat sengit sehingga kelayakan jawatan juga semakin meningkat. Jika dahulu graduan universiti mempunyai jaminan kejayaan yang cerah selepas tamat pengajian, namun situasi ini berbeza pada hari ini apabila terlalu ramai graduan yang cemerlang di atas kertas semata-mata. Tetapi kini terdapat banyak keperluan industri yang mencari tenaga kerja yang berkemahiran teknikal. Okey, graduan lepasan politeknik baik yang normal ataupun yang berkeperluan khas adalah sangat diperlukan kerana mereka mempunyai kemahiran tambahan yang diperlukan dalam industri pekerjaan pada masa kini. Tambahan pula, graduan lepasan politeknik selalunya sudah terbiasa dengan latihan teknikal yang memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan suasana kerja. Bukan itu sahaja, graduan lepasan politeknik juga mempunyai peluang yang sangat besar untuk meneroka kerja sendiri. Sebagai contoh, bagi program CJ Kemahiran Reka Bentuk Fashion dan Pakaian. Program ini dapat meningkatkan murid berkeperluan pendidikan khas dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menghasilkan tempahan pakaian, aksesori fashion, perhiasan pada pakaian serta ilustrasi fashion. Pengetahuan dan kemahiran yang telah dimiliki boleh diaplikasikan kepada pelbagai jawapan pekerjaan dalam industri fashion ini dan membolehkan graduan untuk memulakan pekerjaannya sendiri yang berkaitan dengan industri fashion. Terdapat juga banyak prospek pekerjaan yang dapat diceburi seperti usahawan, pembantu breaker fashion, tukang jahit, pembuat sampel pakaian dan berbagai perkhidmatan dalam skop yang berkaitan. Begitu juga dengan program CJ Kemahiran Penyegaraan Mekanikal yang boleh membuka bengkel kereta sendiri atau melakukan perkhidmatan membaiki kenderaan dari rumah sahaja. Golongan berkeperluan khas ini bukan sahaja dapat belajar sesuatu kemahiran tetapi mereka juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada orang lain apabila kemahiran perniagaan mereka semakin maju. Menarik kan dengan adanya pengetahuan dan kemahiran yang terlatih ini, maka tidak mustahil untuk golongan berkeperluan khas ini menunjukkan diri setanding dengan yang normal, malah lebih cemerlang lagi dari kita yang normal ni. Okey, itu sahaja sedikit prospek kejayaan yang dapat diceburi oleh golongan berkeperluan khas. Okey, seterusnya saya menyerahkan kembali kepada moderator kita. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Encik Panel. Okay, sungguh hebat sekali program yang disediakan oleh Politeknik bagi menyokong proses transisi MPPK ke arah kerjaya mereka. Terima kasih Cik Nur Amira untuk penjelasan tadi. Baiklah, seterusnya kita terus fokus kepada soalan kepada Puan Atika. Dalam banyak-banyak CJ yang diberikan oleh Giat Mara, adakah terdapat CJ yang membolehkan MPPK ini melanjutkan latihan ataupun kerjaya di peringkat antarabangsa? Baiklah, sebelum tu saya nak nyatakan dululah yang Giat Mara ni apa yang ditawarkan oleh Giat Mara. Giat Mara ni ditawarkan 39 jenis kursus di bawah 12 jenis kluster kemahiran
kepada para belia. Jadi pemohon ada banyak pilihan kursus yang boleh dipohon ikut minat masing-masing. Dan semua kursus yang kita tawarkan ni adalah terbuka kepada semua anak-anak MBPK. Kita tak ada tetapkan kursus ni untuk siapa, kursus ni untuk siapa. Dia memang terbuka kepada semua. Selagi mana mereka minat dan juga mereka boleh mengikuti kursus yang diberikan. Dan kita akan terima sajalah. Dan kami juga sijil, berkaitan yang sijil tadi kan, kami juga menyediakan 12 jenis sijil kemahiran yang bermula daripada taraf yang rendah, iaitu sijil profesional Giat Mara, sehinggalah ke taraf yang lebih tinggi, iaitu sijil Cisco Networking Academy, yang mana kita kolaborasi dengan Cisco Academy. Kalau saya nak sebutkan semua sijil tu macam panjang sangat kan, tapi disebabkan kesetukan masa, saya sebut je lah satu yang terbawah dan juga satu yang paling tinggi. Dan Cisco merupakan satu rangkaian syarikat perkakas dan perisian teknologi yang berpusat dekat Amerika Syarikat. Dan Cisco Academy pula, dia merupakan satu pusat pengajian yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan cyber security. Yang mana dia ada hubungan dengan pusat pengajian teknologi di seluruh dunia. Jadi jika belia-belia yang mengikuti Giat Mara ni ada sijil Cisco, jadi mereka berpeluang lah untuk menyambung pelajaran mereka dan bekerja dekat luar negara. Tapi hanya sijil yang diiktiraf oleh Cisco saja yang berpeluang untuk melanjutkan ke luar negara. Bagi sijil-sijil lain yang seperti sijil profesional Giat Mara ataupun sebagainya, mereka perlulah melanjutkan pengajian di institusi lain dahulu yang menawarkan program ke luar negara. Dan orang nak dikatakan terhad lah, dan bahagian dalam bidang teknologi saja yang kita sediakan untuk menyambung pelajaran atau bekerja di luar negara. Okey, itu saja. Terima kasih panel ketiga. Demikianlah pembincangan daripada semua aktiviti kita tentang program lepas sekolah bagi pelajar pendidikan khas. Maka jelaslah aspek tatbik urus amat penting bagi menjamin kejayaan berterusan golongan berkeperluan khas ini. Dapat dirumuskan bahawa program lepas sekolah dapat memberikan pendedahan dan kesediaan kepada murid ataupun pelajar berkeperluan khas sebelum menempuh alam pekerjaan untuk menjamin kualiti dan kelangsungan hidup mereka tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kehidupan berdikari dengan keupayaan serta keistimewaan yang dimiliki oleh mereka sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pandangan masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidaklah sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama mendoakan agar semua murid berkeperluan khas ini dapat menempuh alam pekerjaan mereka dengan jayanya. Semoga mereka terus cemerlang dalam bidang yang diceburi. Oleh itu, majlis boleh bersurai. Sekian, terima kasih.